Boleh ke, Zamzam tanya, boleh ke zakat pendapatan 2023 sekitar 15,000 diberi kepada satu pihak seperti mak tahfiz atau dimasukkan ke tabung beberapa masjid? Sahabat-sahabat, tak boleh. Sebab ma'had tahfiz masjid bukan asnaf zakat. Tak boleh bagi zakat kepada ma'had tahfiz, tak boleh bagi zakat kepada masjid. Zakat ni dia ada asnaf dia. Maksudnya dia ada golongan-golongan yang boleh menerima zakat. Saya selalu sebut bahawa kalau nak bayar zakat, tolonglah buat bayaran zakat dekat pejabat agama ataupun pejabat zakat lah. Kalau kita orang negeri Selangor, dia bayar dekat zakat Selangor. Kalau dia orang Kedah, bayar zakat Kedah. Dia ada 8 asnaf zakat yang sahabat-sahabat kena perhatikan betul-betul. Masjid tak boleh, mak tahfiz tak boleh. Mak tahfiz memang tak boleh, masjid memang tak boleh. Sebab asnaf zakat ni ada 8. Yang pertama, asnaf bagi fakir. Fakir, kalau ikut negeri Selangor, fakir ialah orang Islam yang dia tak ada harta ataupun dia tak ada pendapatan. Ni fakir. Maksud dia tak ada pendapatan. Kalau dia ada harta ataupun pendapatan pun, dia tak sampai, tak cukup lah. Bukan tak cukup sungguh. 50% daripada had kifayah dia, maksudnya hak keperluan dia tak cukup. Nak makan tak cukup. Yang tu dianggap sebagai fakir. Itu asnaf yang pertama. Adakah mak tahfiz asnaf fakir? Tidak. Asnaf mak tahfiz bukan asnaf fakir. Demikian juga masjid-masjid. Yang kedua, asnaf miskin. Asnaf miskin ialah orang ni dia ada harta, dia ada pendapatan, tetapi dia tak boleh menampung dalam 20% lagi ke 30% ataupun 50% lagi daripada keperluan dia. Contoh, gaji dia 1,500 tetapi keperluan had kifayah dia adalah 2,000. Dia bagi anak dia sekolah ke, dia makan tiap-tiap hari ke 2,000. Tapi dia cuma ada gaji 1,500 saja. So yang ni kategorinya adalah kategori orang yang miskin. Dan ini kategori yang ramai di negeri Selangor. Di negeri Selangor, asnaf miskin sangat-sangat ramai. Kemudian asnaf amil. Amil ni ialah pihak yang dilantik oleh pihak Jabatan Agama Islam. Dan kalau kita ikut negeri Selangor, Jabatan Agama Islam negeri Selangor lah. Dan mereka ini mewakili Duli Yang Maha Mulia Sultan untuk menjalankan tugas-tugas pengurusan zakat meliputi pungutan dan juga agihan. Dan orang seperti ini, mereka ada habuan zakat kepada mereka dan diorang bukan boleh main ambil sendiri, tak boleh. Pihak pejabat zakat yang tentukan berapa banyak mereka akan terima. Ini yang ketiga. Yang keempat iaitu mu'allaf. Mu'allaf ni daripada negeri Selangor ialah seseorang yang baru memeluk Islam atau seseorang yang dia tak Islam tapi boleh dijinakkan hatinya dalam kalangan orang yang belum masuk Islam. Dia bukan Islam, tetapi kalau kita bagi bantuan zakat kepada dia, lunak dia kepada Islam. Sama ada dia bersimpati dengan Islam ataupun dia harapkan dia dapat membela orang Islam atau yang perlu diamankan kejahatannya. Contoh, dia ada buat masalah kan, dia bisi-bisi yang apa semua kan. Jadi kita bayar sikit kat dia, dia settle. Ataupun mungkin orang Islam yang dia ni tak ada masalah tadi, tapi mungkin kalau kita bagi duit sikit kat dia, dia dah tak buat pelacuran. Dia mungkin orang Islam yang melacur. Dia ada duit tak? Dia ada duit. Tapi kalau kita kata, tak payahlah awak melacur, kami bagilah setiap bulan dekat awak berapa ratus ringgit ke macam tu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ini boleh masuk dalam kategori ini, tetapi ini berdasarkan kepada penilaian daripada pihak pejabat zakat. Kita tak boleh main senang-senang nak pergi letak bahawa dia ni mu'allafatul qulub. Kemudian asnaf riqab. Riqab ni ialah seseorang yang dia terbelenggu di bawah sesuatu kuasa atau keadaan yang menjadi hambatan kepada dirinya daripada menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia jadi masalah lah dalam kehidupan dia tu, dia ada jadi masalah, kita nak bantu dia. So orang seperti ini juga boleh diterima. Tapi macam mana nak confirmkan dia ni? Pihak pejabat zakat yang akan confirmkan. Kemudian asnaf fi sabilillah. Fi sabilillah ni dia adalah berjuang dalam dengan menggunakan usaha dia ataupun ada aktiviti-aktiviti yang dia lakukan bertujuan untuk menegakkan dan mempertahankan agama Allah. Contohnya dia ni adalah nazir masjid sebagai contoh lah. Sebagai contoh nazir masjid, jika diputuskan daripada pihak Jabatan Agama, maka dia mungkin boleh terima zakat dalam kategori berkenaan. Ataupun yang paling orang selalu pakai sekarang ni adalah orang yang mengaji agama lah. Orang yang belajar ilmu mungkin di luar negara ataupun dalam negara. Jadi diorang ni kadang-kadang duit pun ada orang tanggung, tapi kadang-kadang tak cukup. Jadi mereka boleh terima dalam kategori fisabilillah. Kemudian gharimin, orang yang berhutang. Orang yang berhutang ialah orang dia ni hutang untuk tujuan dia memenuhi keperluan asas hidup. Dia berhutang untuk keperluan asas hidup, bukan hutang bisnes dengan maksud nak kaya raya, bukan. Tapi untuk keperluan asas dia berhutang. Jadi boleh tak zakat bantu dia untuk nak bayar hutang dia? Boleh. Macam contoh hari
hari ni zakat dah buat dah. Orang yang kena halau ataupun hampir kena halau daripada rumah sewa disebabkan tak bayar hutang beberapa bulan, maka pihak pejabat zakat datang tolong bayarkan hutang dia tu. Yang tu termasuk dalam isu gharimin. Jadi isu hutang ni agak sangat menarik dan telah dipraktikkan di negeri Selangor dengan sangat-sangat aktif. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni ialah orang Islam yang kehabisan belanja semasa memulakan perjalanan. Dia ni pergi travel kemudian tergantung, ataupun dia pergi belajar mengaji ilmu kemudian duit tak cukup. So seumpama dengannya lah. So orang-orang macam ni, orang yang tergantung macam ni, zakat boleh bantu mereka. Jadi kalau kita tengok ada orang yang minta sedekah sebab kata dia nak pergi balik Korea, tak boleh kan? Dia duduk tengah-tengah jalan kan, nak pergi Korea tak boleh, nak balik semula kat Korea tak boleh. Kemudian dia minta sedekah kat kita. Kata relax saja, pergi ke pejabat zakat. Kami boleh kontak pejabat zakat untuk bantu anda. So macam tu. Nampak Ingat Zam-Zam tak boleh bagi zakat ni kepada mahat tahfiz ataupun tabung beberapa masjid. Sebab itu bukan asnaf zakat. Asnaf zakat yang mana? Yang saya dah sebutkan tadi, 8 yang saya dah sebutkan tadi.